Zafar mahu bertanya satu soalan pada Akira. Yang pasti Akira tidak akan suka dengan soalan itu. Akira tenangkan diri dan jangan terlalu mengelak untuk menjawab soalan yang sudah acap kali didedangkan. Soalannya, kenapa Akira selalu tangguhkan majlis? Soalan itu membuatkan Akira menelan air liur. Akira menjawab, kenapa nak rushing? Zafar menjelaskan lagi bahawa umur makin lama makin tua. Umurnya akan cecah 30 tahun pada tahun seterusnya. Kebanyakan kawan-kawan Zafar di Malaysia sudah beranak pinak. Sampai bila nak bertangguh? 2 hari? 2 bulan? Ataupun 2 tahun? Wajah diraup dan Akira menarik perhatian sepasang mata milik Zafar untuk melihat 2 batang jarinya yang diangkat. Akhirnya Akira terpaksa berterus terang mengenai perasaannya dengan Zafar. Dia sayangkan Zafar macam abang kandungnya sendiri. Tak pernah lebih daripada itu. Dia dah cuba untuk cintakan Zafar, tapi tetap tak boleh. Raut wajahnya mendung. Akira tahu jawapan tadi tidak seharusnya sampai ke telinga lelaki yang bergelar tunangannya. Tetapi macam mana sekalipun, Zafar harus tahu hakikat itu. Balik dalam keadaan penat, namun isteri tiada di rumah. Ini bukan kali pertama, tetapi selama setahun lebih tempoh perkahwinan mereka, Radin sering menerima pesanan ringkas yang isterinya akan pulang lewat malam. Kerja apa sampai abaikan suami dan rumah tangga? Perut terasa lapar dan Radin terpaksa memesan makanan. Sudah pukul 11 malam, barulah nampak kelibat isterinya. Radin mengeluh kerana Liana seringkali balik lewat. Orang lain pun kerja juga, tapi janganlah sampai abaikan tanggungjawab pada suami. Liana seperti biasa mendengar letiran suaminya dan dia terus memujuk Radin. Memang Radin tidak mampu menafikan kehebatan Liana dalam membuat dia jatuh tersengkur dengan suara manjanya. Wanita itu pandai mengambil hatinya agar dia terus lupa dengan kemarahan. Kebetulan Liana pun kelaparan setelah seharian sibuk bekerja sampai tak sempat nak makan. Radin mahu mengajak keluar makan, tapi Liana tidak mahu. Dia hanya mahu berkongsi makanan dengan Radin saja. Sudah tengah malam, Liana tidak mahu makan banyak-banyak. Takut kalau dirinya makin gemuk, Radin akan tinggalkan dia. Namun Radin bukanlah orang seperti itu. Cukuplah Liana setia dan ada masa susah senang bersama. Itu pun dah cukup memadai. Ya, saya tahu. Saya akan setia dengan awak. Dan awak tak boleh pilih perempuan lain selain saya tau. Dan kalau awak pilih saya? Sepotong ayat ini mengganggu fikiran Radin. Suara itu muncul lagi, dekat dan jelas di lorong telinga Radin. Seperti ada janji yang tidak dilunaskan pada masa lampau. Namun dia tidak tahu apakah itu. Adakah dia membuat janji di alam lain dengan mana-mana wanita sehingga kerap mengalami keadaan berhalusinasi. Liana merasakan suaminya tidak sihat dan dia memapah Radin masuk ke bilik. Dan kalau awak pilih saya? Sebenarnya Radin ada menyatakan sesuatu pada Akira sebelum dia melangkah pergi. Dia beritahu kalau dia memilih Akira, dia sendiri akan datang mencari isterinya. Untuk detik ini, saya janji akan datang pada awak. Saya akan memilih awak. Tetapi andai kata saya pilih Liana, saya tak akan datang temui awak. Dan jangan awak cari saya atau mempersoalkan apa yang saya buat. Akira angguk dan mengemam bibir. Macam mana kalau saya mengandung? Sebab tu awak kena yakin yang saya akan memilih awak. Sebab awak ada segala hak terhadap saya. Saya akan pergi dan datang semula sebagai suami awak. Pegang janji saya. Mengapa sangat sukar untuk mengingati apa yang pernah terjadi? Sejauh mana kewujudan wanita itu di masa silamnya? Akhirnya mata Radin terbuka luas. Radin membawa tapak tangan ke lehernya, menyingkirkan peluh yang membuatkan dia terasa lengas. Mimpi? Soalnya perlahan sambil membangun bersandar pada kepala katil. Wajah Liana yang masih nyenyak tidur dipandang. Sepanjang tempoh lebih setahun dia mengahwini Liana, dia kerap mimpikan seseorang yang tidak dikenali. Tetapi sejak kebelakangan ini, mimpi itu semakin jelas, seperti berkait dan menyampaikan sesuatu cerita di sebaliknya. Radin perlu tahu apa maksud mimpi yang sering memburunya selama ini.